400. So dalam 400 tu ada apa? Ada view, you all boleh view apa? Yang mana satu? Lab 1. Virtual lab work student. 1. Lagi? Lab work. Chemical Volumetric balance dengan wear ada? volumetric wear dengan Aha. orientation videos. Orientation video, volumetric wear, chemical balance? Ada. Ada. 3 tu je lah. Yang Tiga tu je. tu. Lab safety, personal safety ni tak ada? Tak Ada. ada. Ya ke? Sebab now I'm opening your view sebenarnya. Madam buka ni sebenarnya buka student view. Group lain macam mana? Group lain okey? Saya pun macam tu ada buka, madam. Yeah, I try. I will try to go to different group. Alamak, mana nak pergi group? Group. Any add section overview. Saya ada, madam. Ada semua? Session 400 kak. Tapi ada semua? Ada. Kenapa macam tu Saya pun ada semua kak. Sama. Ada semua. Sama kak, ada semua. Ada semua maknanya apa dia punya masalah. Okey, tadi 891 tadi madam klik 891 yang mana sepatutnya your view ada semua tu. Okey, sekarang madam klik 450. 450 and I click student view. Patutnya ada semua ni. This is what you should see in your connect. Okay, tak apa. Nanti Okay, let me check one more group. Madam, Yes. tadi rasanya korang tengok yang to-do list punya. Yang mana? Oh, dia orang tengok to-do list. To-do list memang ada 2 je. Oh, okay. So, sepatutnya yang boleh nampak semua ni klik apa? Classes. Class list. Dekat classes, lepas tu klik yang chemistry punya. Oh, okay. So maybe lepas ni siapa yang dapat tengok semua, you all boleh screenshot and then share dekat WhatsApp group so that your friend boleh nampak kat mana. Sebab view tu madam tak ada. Okay, untuk instructor view memang madam tak ada yang tu. So nanti boleh screenshot and share dengan kawan-kawan boleh? Okay? Okay, let me check 400. 400 for the student view. Okay, macam ni juga. Okay, so nanti could you please siapa yang boleh dapat all these things boleh share dengan kawan-kawan. Dapat Dapat dah madam kat Okay. classes. Alright, so tengok kat sini dia sepatutnya korang boleh cuba apa nama tu yang ni lab safety personal safety. Yang ni pun sama, you all boleh klik aja because this is more like a guide juga guide juga. So korang klik begin, klik arrow tadi and then klik begin. So yang ni I cannot remember apa kat sini. Yang ni dia ajar, dia just bagi tahu. Lepas tu yang ni you all boleh try. Okay, so yang ni what you need to do adalah yang ni dia lebih kepada tutorial baru dia baru lebih kepada tutorial apa yang korang kena tekan. Apa yang korang kena tekan, lepas tu tekan next, tengok lepas tu dia just ajar saja. So you just tekan next. Tengok saja information yang dia nak bagi tu apa okay, yang ni lebih kepada just introduction. Okay, starting dengan benda yang korang kena buat adalah sebenarnya daripada sinilah lab safety ni. Okay, lab safety, dia tak nak back. Tak apa. Dia tak mau back tadi. Okay. Okay, I just want to show you. Okay, madam tunjuk yang hand washing procedure satu as a sample. Lepas tu nanti madam tunjuk yang laboratory work ni juga sebagai sample. Okay, so let's have a look at hand washing procedure. Dia simple je sebenarnya. Dia punya ni sebab you just klik untuk yang bahagian yang ni lah. Okay, so nanti you pergi continue to laboratory simulation. Okay, and then nampak tak? This is what we call as task yang you all kena fulfill. Kena buat semua. So untuk yang bahagian ni ada 10 task. Okay, ada 10 task. So you all memang tak boleh skip. Kalau you all skip, dia memang tak bagi ke phase, tak bagi untuk pergi ke next phase. So contohnya kalau macam ni, select the watch in order to remove any item. So maksudnya in the lab pun sama juga. Kita punya proses adalah kita kena wash our hand properly. So maknanya caranya adalah before we touching chemicals ataupun after touching chemicals kita kena apa-apa. Contohnya kalau ada jam kita kena buang dulu. So select jam sebab dia kata select the wash in order to remove any items on your wrist or fingers. Lepas tu next step adalah you kena tekan hot water. So tekan sini. So untuk yang
4 ni dia memang tak ada procedure. Dia cuma lebih kepada guide on how to wash your hand properly in the lab. Lepas tu select stream of water. So kena klik kat sini. Lepas tu dia kata select soap. Yang ni macam main-main game je lah. Simple je. So kita tengok tangan dibasuh. Lepas tu select nail stick or nail brush. Ikutlah nak ambil stick ataupun brush. So ambil. And then we know that kita kena make sure kena basuh lah celah-celah ni. Macam mana dia kata kena scrub. So tekan scrub. So cara dia adalah within 20 seconds. Kita kena make sure kita scrub our hand within 20 seconds. Okay. And then dia suruh now kita dekat task nombor 7. Select stream of water from faucet to rinse hand. Okay, kita tekan je. Lepas tu dia akan rinse tangan kita. Lepas tu arahan yang ke-8 dia kata tekan paper towel. So lap-lap tangan. Okay, and by right in the lab pun kita sepatutnya following this rule lah sebenarnya. Okay, lepas tu dia suruh tutup pipe. Tutup semua pipe. Lepas tu buang dekat tong sampah. Okay. So nampak macam simple tapi there are so many things sebenarnya you all kena belajar kat sini. Meaning that when entering the lab before we touch all the chemical bottle semua tu kita kena basuh tangan. And of course after doing experiment pun kita kena buat ni. And then it is also very important dari segi hygiene dekat lab tu. Kita kena make sure everything yang kita guna tu kena buang dalam tong sampah yang betul. Okay, so once you have done this, nanti korang bolehlah pergi ke phase kedua. Okay, yang mana sebelum you all pergi phase kedua tak sesenang tu, dia suruh korang repeat balik. Wash your hand according to the sequence you just learn. So korang kena repeat balik proses tadi. Maksudnya kena step mana yang nombor 1 sampailah step terakhir, barulah pergi ke phase ketiga. Kalau tak nampak dia tak bagi. Step 1 was not completed correctly. Please finish the phase. So korang kena buat dulu apa yang dia suruh ni. Okay? Is that clear sampai sini? Clear, madam. Clear, madam. Clear. Clear, madam. Alright. I need to return back. Okay. Alright. Okay. Yang ni madam nak tunjuk sikit. Dia punya ni lah. Macam mana kita nak buat. Contohlah laboratory work 1 ni. Okay. So konsep dia dalam case ni, if you go through dia punya pengenalan tadi, introduction to the virtual lab, dia memang ada bagi tahu yang menunjukkan kalau if you put or insert a incorrect lab data, dia memang akan merahkan. So dia akan suruh you all isi jawapan yang sampai dapat jawapan yang betul lah sebenarnya. Okay, so kita tengok contoh dia. So kita buat yang ni, nampak mula-mula buka ni, dia akan come out with one simple questions. Yang ni pun at least kalau katalah especially untuk group 891 you all tak ada background chemistry kan. Tapi jangan risau sebab bila you baca ni, okay, where do you need to orient your eye level to take an accurate reading of the meniscus. Okay, and I believe siapa yang memang dah ambil chemistry masa sekolah tahulah it must be kat mana. Patutnya jawapan dia mana? Lengkung bawah. 3 tu. Okay, yang ketiga, exactly parallel to the meniscus. Tapi katalah kita tak ingat, kita tekan, kita submit, incorrect. Dia kata salah ni. So, dia tak akan penalize tapi dia akan suruh kita try again. So, bila try again nanti korang boleh klik lah sampai dapat jawapan yang betul. So, because you are still in the learning process, so bila you all dah klik jawapan yang betul, then you can jot down lah jawapan dia. You can make your own your own notes. Okay, sebab memang dalam lab pun sebenarnya you need a small book yang mana buku ni kita guna untuk record data. Itu adalah kita punya protokol dalam lab lah sebenarnya. Kita kena ada buku untuk record data dan juga record observation. Semua macam tu Okay, so yang ni dah dapat jawapan yang betul. Okay, barulah kita boleh continue. Okay, so itu bangkah je. Alright, so ikut arahan dia kata zoom in to graduated cylinder. So this is what we call as graduated cylinder. So kita tekan, kita zoomkan. Lepas tu dia kata using arrows adjust so eye level is parallel to the meniscus. So kat sini you all boleh tekan je arrow ni, okay, and you can use your own judgement kat eye level mana yang sepatutnya betul. Okay, yang mana katalah you pilih kat sini and then you akan nampak dia mungkin the reading is mungkin nampak daripada garis atas ni. Oh, okay, so maybe the reading is 31. Katalah 31. So nanti you akan kena isi lab data yang mana kalau reading tu salah then you need to go back to prosedur nombor 2
And you kena adjust balik arrow ni sampailah mata kita sebenarnya berada pada kedudukan yang betul. So it's all about trial and error. You all kena cuba-cubalah. Okay, mungkin bila pandangan kita pada pandangan ni dan our reading is totally different. Tadi kita nampak macam 31. Yang sekarang ni pula kalau kita tengok, oh okay, it seems like berapa ni? Kalau ikut reading ni. 30 madam. 13. Berapa? 30. 30. 30. Okay, dengar 18 pula. Okay, 30. Okay, so nampak dia 30 kan. Tapi kalau kita guna eye level ni, nampak macam not very clear it is exactly at 30 kan. Mungkin in between 30 ke 31 macam tu. Okay, so ataupun lagi atas. Lagi atas memang clearly lah kita akan nampak it is 31 kan. So you all kena cuba-cuba. Okay. So katalah 31 if we think that our reading is 31. So kita pun go to step 3. Measure water level at the bottom of the meniscus. Record in lab data. So kat mana kita nak record? Kat sini, bawah ni. So nampak kita ada lab data kat sini. So you all kena klik kat situ. So this is your lab report sebenarnya. Kat sini lah sebenarnya this is your lab report. So tadi kita masukkan berapa? Kita masukkan 31 kan? Okay, and then because we know that this is graduated cylinder. So as I said tadi, kalau graduated cylinder, dia punya decimal place adalah 1 kan? So you all kena buat point lah. 0.0. This is in milliliter. So cuba klik. Nampak tak? Dia merah. Okay, the volume entered is out of the expected range. Meaning that eye level yang kita guna tadi salah. Okay, because our reading now is incorrect. So itulah maksud madam, dia sebenarnya lebih kepada nak guide, nak ajar cara yang betul. So what you have to do adalah you kena cancel balik and then you kena go to level ni tadi adjust balik and it seems like this is our correct eye level lah. Sebenarnya clearly kita nampak this is 30. So korang masuk balik lab data kita, masukkan 30. Okay, and then liter berapa korang? 30 bagi 1000 0.03 kan? 3. Betul. Okay. So kita masukkan tengok dah tak merah dah. So maksudnya this is a correct one. Macam tu. Okay. Alright. Lepas tu nak pergi ke next phase kan? Bukan next phase. Next procedure you all boleh cancelkan saja. Okay. And then tengok nombor 4. Convert volume to liters, record in lab data. So kita dah buat dah tadi kita dah tukar daripada mililiter kepada liter and then cuba. Kalau kita boleh go to the phase tu, maknanya kita dah complete all tasks. 1, 2, 3, 4. Okay. And then yang ni sama juga, you can follow every single step. Ikut je dia punya guide. Yang ni macam tadi you kena add drop. Arahan dia kata while counting drops, add drops of water up to 1 milliliter. So sebenarnya dia nak test betul tak cara korang baca reading from the graduated cylinder. Okay. So korang cubalah masukkan. Add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Mungkin ada student rasa, okay 19 ni dah cukup 1 mil. Okay. So you pun pergi ke lab data, masukkan number of drop tadi 19. Okay, so nampak? Salah lagi kan? Are you sure that is the correct number of drop? Okay, salah nampaknya. So korang tambah lagi. Okay, 20. So pergi balik ke lab data, tulis, tukar 20. Okay, nampaknya betul. So, lepas tu dia kata calculate the average drop size and record in the lab data pun sama kat sini. You all kena ikut formula. Formula pun dia dah bagi dah kat bawah tu. Formula dia dah bagi. So bahagilah. Cuba korang kira. Average drop size 1 mil divide by number of drop. Berapa? 0.05. 0.05. Okay. Alright. You calculated the volume of a drop. Will this value be the same for all droppers? Rasa-rasanya sama tak dengan setiap dropper? No. Okay. So yang ni pun sama, you all sebenarnya boleh cuba jaya je. Tapi katalah you jawab no, submit. Okay, and then continue. Lepas tu baru boleh continue and then selepas tu dia kata dah.
So tutup dulu yang ni. Tutup dulu and then go to phase 3. Nampak? Dia dah klik semua. Barulah pergi ke phase 4. So yang ni korang cuba buat sendiri nanti Okay. So that's my demo lah. Yang ni korang kena cuba. So do you have any questions so far? Oh. Okay, kadang-kadang mungkin dia kata ada some error ke apa, nanti korang boleh tekan reset. Reset tu kalau tak nak bagi kena repeat balik daripada awal, korang just reset phase. Sebab dia kiranya setiap satu aktiviti kita, tadi aktiviti mula-mula kita take reading from graduated cylinder kan. Lepas tu itu phase pertama. Phase kedua adalah measuring the number of drops for 1 mil. Itu phase kedua. Lepas tu sekarang ni adalah phase ketiga tadi. So sekarang adalah phase keempat. So setiap satu aktiviti tu dipanggil phase. And every single phase dia ada task dia 1, 2, 3, 4 ni. Okay. So kalau katalah ada error ke apa, so korang boleh reset tapi reset phase saja. Reset phase tu maksudnya reset untuk current activity. Sebab kalau you reset all, nanti korang kena repeat balik daripada phase 1. Okay, macam tu lah. So it's all about trial and error. Okay, boleh? Boleh. Okay, so sama juga chemical balance ni pun sama. Dia akan bagi a very details guideline for you. So yang ni madam akan bagi freedom for you to explore on your own for the laboratory work 1 chemical balance. And by right you should understand at the end of the experiment yang chemical balance ni, sebenarnya kalau kita ambil reading daripada chemical balance, kita kena record berapa decimal places and how many techniques sebenarnya yang kita boleh apply bila kita nak measure mass in gram in the lab. Okay, dia akan adalah banyak prosedur, protokol kita, SOP kita yang perlu kita follow sebelum kita ambil reading. Boleh ke ambil reading dalam keadaan panas ke, dalam keadaan sejuk ke. So by right, I really hope that you can learn all these kind of things dalam laboratory work 1 ni. Okay, so dari segi submission, nanti korang tengok balik sebab dalam dia punya introduction tadi dia ada ajar madam lupa nak pergi go for sampai last phase. Patutnya sampai bila sampai last phase nanti you ada button print. Dia akan ada button print. So bila tekan button print tu nanti you all pilih save as, dan save as apa, format dia adalah save as PDF. Okay, save dalam bentuk format PDF yang mana you are going to submit this PDF into the Google Classroom. Okay, boleh rasa boleh explore ke yang bahagian ni? Nanti korang cuba lepas dah isi semua data, lab data tadi, bila dah end of the process nanti dia akan keluar print if I'm not mistaken. So daripada situ korang boleh pilih save as PDF. Tak payahlah print sebab memang kita tak guna yang hard copy kan. Kita semua nak soft copy, so korang just save as PDF. Lepas tu nanti attach, madam akan sediakan satu post dekat Google Classroom for you to submit your lab report. Okay, so bila hantar lab report, kebanyakan group selalunya madam dia suruh buat on the dot and you all kena submit within half an hour, tetapi sebab kita ada aktiviti lain nak buat sekejap lagi, so I will give you an extended time yang mana you must submit this lab report or this lab report lah ikut slot you all esok Friday kan. Friday contohnya group 450 our slot is 8 to 10 kan, 8 to 10. So I really need you to submit your lab report within that time only, 8 hingga 10. Lepas tu group 400 pada pukul 10.12. Okay, and then special for group 891 sebab korang tak ada slot dengan madam besok, and in fact I think this is your first time doing activity related to the chemistry lab. So korang boleh hantar ikut slot 400 lah pada pukul 10 hingga 12. Okay, is that clear? Esok ke madam? Ya. Esok okay ada tak? Saya nak hantar macam ni madam. Apa? Saya nak hantar. Kalau rasa malam ni dah settle, hantar saja. Nanti madam akan buat post. Bila kita dah habis kelas nanti madam akan open post dekat Google Classroom for you to submit your report there. Okay? Madam. Madam,
Kalau esok ada kelas, madam, Ada kelas apa? biologi. Ada kelas bio? Pukul berapa? Pukul 10 sampai 12. Pukul 12 tu grup mana? Grup 891 Lepas tu. Okey lah. Grup 891. Okay, you can start submitting starting from, okay, madam akan bagi last pukul 2 PM untuk grup korang. Boleh. Okay, untuk yang ada markah macam ni, yang kita panggil assessment lah, because this is part of your carry mark kan. So biasanya I'm not going to allow you for late submission. Kalau boleh jaga masa sebab kalau late submission tu nanti Meda akan tanya kenapa, what's the problem. Sebab remember dia ada percentage in your assessment. So untuk yang ni you kena lebih disiplin lah dari segi masa Okay, alright. Do you have any question? Any other questions regarding the lab? Madam, Yes. maknanya aktiviti kita esok buat lab report ke macam mana? Aktiviti. Ni grup 400 dengan 450 kan? Yes. Okay, besok rasanya madam cuma buat sekejap je kelas sebab madam nak cover yang bahagian yang tak habis lagi yang berkaitan dengan kinetic molecular theory. Sebab if you still remember hari Sabtu malam madam nak buat ni kan, nak buat kelas ganti tapi madam nak mulakan topik baru, topik 4. So esok untuk 400 dengan 450 madam nak habiskan parts yang belum habis. Okay lah, macam ni lah. Okay, madam setkan masa untuk semua 3 grup ni to submit the lab report paling lambat adalah pada pukul 3 PM. Okay tak? Boleh? Boleh madam? Boleh. Boleh. Secara purata semua dapat extended time. So sampai pukul 3 PM esok last for the submission. Okay. Madam, Yes. yang ni boleh jawab sekali je kan? Yang ni tadi kan kalau you all masukkan jawapan yang salah dia akan merahkan. So you can repeat again until dapat jawapan yang betul. So dah dapat semua nanti at the end of the process barulah save dia punya PDF tu. Alah, bila macam dah habis semua, kalau nak repeat balik macam Amirul kan dia tak ada so kan saya share saya punya. Oh, dia nak buat lagi sesuai sekali ya. Yang tu Meda tak sure. Okay, untuk Amirul dengan Adam tu nanti pagi esok Meda update balik boleh tak? Madam. Sebab isunya dekat macam kes korang berdua ni ada sedikit miscommunication lah sebab tak ada record semua tu kan. So yang tu lain cerita. So tak apa. Kalau boleh tak nak jangan share dulu. Jangan share account orang lain dulu sebab as I said dia punya report ni kan individual. So mungkin besok nanti Meda update balik lah kes you all berdua pagi esok Madam. Okay. Alright, so ada lagi tak soalan? Yes, call you? Yang tadi madam cakap dia report tu kena ada 6 apa benda semua ni. Yang mana satu dia report semua? Volume pula. Experiment 1, volumetric tu dan juga weighing balance. Itu saja. Oh, laboratory work. Yes. Yang berkaitan dengan laboratory work 1 sahaja yang kena submit. Bukan semualah. Yang atas tu yang hand washing procedure tu semua lebih kepada pengenalan. Okay. So maksudnya yang nak kena hantar esok ni 2 pilihan. Yes, 2 sahaja. Tadi pun dah halfway dah Meda tunjuk yang bahagian untuk eksperimen 1 yang volumetric tu kan. So you all sambung yang masuk marble, take the volume, semua tu je besok. Okay? Alright. Ada lagi tak yang lain-lain soalan? Tak ada. Okay, so let's proceed with tutorial discussion. Okay, semua dah makan malam ke ni? Dah. Madam. Belum. Belum madam. Belum. Dah. Okay, nak discuss tutor ni. Okay, so nak discuss tutor tadi dekat group tadi madam dah share sedikit lah mana-mana yang dah submit answers. Yang madam tak sempat marking tadi madam dah bagi feedback balik. Okay, so by right if you refer to kita punya tutorial ni, my focus tonight adalah kita sebab it's almost 9 PM already, 9 PM already. Kita cuba tengok dulu. Alamak. Yang ni. Okay. So kalau just to go through balik question number 1 ni,
What do you think? Apa jawapan untuk nombor 1? What is the first type of reaction? Precipitate reaction. Okay, so yes, because kita nampak kat sini kita ada barium sulfate in solid form. So dia adalah precipitation reaction. Okay, and then how about the second one? Redox. Redox, madam. Okay, it is redox. Sebab clearly kita tengok dekat Fe2 plus dengan Fe3 plus pun cukup dah. Okay, nampak dia punya oxidation number berbeza kat situ. So this is redox. Okay, and then C tu? Acid base. Acid base Acid reaction. base. Paling senang kita tengok dia produce water je. So kita tahu this is an acid base reaction. Okay. So senang yang ni. Alright, so nombor 2, I believe madam tadi dah share jawapan. Yang B tu kita dah discuss. A dengan C ada madam share dekat WhatsApp. So korang boleh double check, okay, jawapan. Tengok jawapan korang betul ke tak. So I just skip question number 2. Okay, please make sure that dekat 3 group semua dah ada jawapan nombor 2. Kalau tak ada, you all boleh request balik dengan madam because I'm afraid that mungkin ada tertukar-tukar. So kalau masih belum ada feedback on question A dengan C dekat dalam WhatsApp, you all boleh bagi tahu madam. Okay, so nombor 3 pun by right tadi memang ada, setiap group ada wakil yang hantar dekat WhatsApp. And I've give feedback on that, so you can double check your answer with the one yang madam bagi feedback. So I also want to skip question number 3, kecuali kalau korang ada soalan lah. Okay, so do you have any questions for 3 ni? Okay, nanti you all check balik check balik dekat WhatsApp, tengok the details of the answer. Tapi yang ni remember it is basic medium. Basic medium dia punya tips adalah dekat balance equation dia memang kena ada OH minus. Tak ada OH minus maksudnya kita punya equation is not balanced in basic medium. Okay. Alright, so let's see question number 4. Number 4 ni I just want to use my blank page like this. So kalau you all nak ingat balik soalan boleh tengok balik your workbook. Astaghfirullahaladzim. Okay. Alright, so kita tengok question number 4. Dia kata silicon carbide is made by heating solid carbon in the presence of silicon dioxide and also carbon monoxide. So question number 4A, dia kata write a balanced chemical equation. So by right kita perlukan 1 mole of SiO2 gas plus with 3 mole of carbon solid to produce 1 mole of silicon carbide plus with 2 CO gas. Okay, and korang boleh tengok soalan ni 2 markah. So 1 markah on the balance equation, mesti kena ada a balance coefficient, 1 markah. Dan 1 markah lagi adalah on the physical state ni. Physical state ni dia memang dah bagi dalam soalan. So you all kena tulis sahaja dalam balance equation, barulah dapat markah kedua. Sama juga dalam quiz pun macam ni juga. Dia akan bagi 2 markah, korang kena tulis balance chemical equation dan juga physical state. Okay, so please be careful untuk soalan balancing chemical equation. Alright, so sekarang soalan B. B dikata calculate the mass in gram of silicon carbide when 3 gram of SiO2 react with 4.5 gram of carbon. So macam biasa kita tahu tips dia, tengok je soalan yang bagi mass untuk dua-dua reactant. Then kalau soalan tu suruh cari produk, kita memang kena cari which one is the limiting reactant. When I could go through, tadi Meda sempat scroll down, scroll sikit-sikit lah jawapan submitted in the GC. Meda tengok ramai lah juga yang dapat correct limiting reactant. So by right, kalau korang ingat lagi jawapan dia, which one is the limiting reactant? SiO2. O2 is a limiting reactant. So cara dia macam biasa, you always start with number 1, getting the mole, sebab dalam ni dia bagi mass in gram kan. So you kena cari dulu number of mole. So ini adalah mole of SiC. Okay. Yang mana kita ada 3 gram bahagi dengan dia punya molar mass is 60.09 gram of SiO2. Okay, so kita akan dapat bilangan mole dia kat sini. Okay, and then step yang kedua adalah kita kena cari number of mole of carbon.
So carbon given in the question adalah 4.50 gram. Bahagi dengan molar mass of carbon 12.01 gram. So kita akan dapat number of mole kat sini. Okay. And I don't have the number of mole. Korang dapat apa Bagi tahu siapa yang ada? Siapa yang kira? Sini berapa? 0.05? 05? 05 mole. Bawah? Yes, madam. 0.125. 125. 0.38. Tak sama? And Mana satu ni? Zero 0.38. 0.38. 0.38 mole. Okay. So okay, yang ni ini cari convert je number of mole of both reactant sebab dia bagi dalam gram. Lepas tu step nombor 2 macam biasa kita akan buat comparison lah. So daripada balance equation kita tahu 1 mole of silicon carbide pula. Ini apa ni? Ini sepatutnya apa? SiO2. SiO2. Silap tadi. Okay, so daripada balance equation kita tahu 1 mole of SiO2 will produce, sebab dalam soalan ni disuruh kira mass of silicon carbide. So kita akan of course compare dengan silicon carbide lah. So 1 mole Si8C. Okay, so tadi kita ada 0.05 mole SiO2. So kita akan ada juga 0.05 mole SiO2. Okay, so ini. Alright, selepas tu step yang kedua, yang satu lagi adalah kita kena compare pula daripada between carbon dan juga silicon carbide. So 3 mole carbon produce 1 mole SiC. So kalau kita ada 0.38 mole carbon, dan dia akan jadi berapa? 0.38 bahagi 3. .13. 1.2 ke 1.3? 3. 3 sebab 26 dia ambil. 126. Ataupun boleh letak 127 sebenarnya. Okay, sebab 3 to 4 decimal places is better lah sebenarnya. Okay, tapi sebab yang ni dia 0.05 kat atas kan. Okay lah, boleh 1.3. Okay, 1.3 mole of SiC. So by right, which one is the limiting reactant? SiO2. Okay, so because of we can see SiO2 is producing a lesser amount of product. So this is our limiting reactant, and automatically this one will be, salah, sepatutnya nak label kat sini. This is our limiting reactant, and this one automatically is our excess reactant kan. So you kena buat dulu kesimpulan kat bawah tu. Ini adalah step-step yang you all kena follow dalam quiz nanti, sebab soalan limiting reactant memang akan keluar dalam quiz. So you kena bagi tahu SiO2 is the limiting reactant. Kenapa? Because yang ni macam biasalah Madam cakap, you all boleh buat ayat sendirilah, because it produces lesser amount of product. Okay, so sampai sini okay semua? Okay, madam. Okay, madam. Alright. Group 8 okay ke? Okay, madam. Silakan 1. Okay, madam. Okay, madam. Alright. Okay, madam. So dah dapat ni, but that's not the end of the process sebab dia suruh kira mass in gram of silicon carbide. So kita tahu mass of silicon carbide yang kita hasilkan adalah SiC adalah 0.05 mole. So you all kena darab dengan molar mass of SiC. So kalau korang kira sepatutnya 40.1 gram per mole. So jawapan dia korang akan dapat 5. Jawapan dia berapa 2 gram. 2.00 gram of silicon carbide. So this is our final answer. Okay, alright. So let's move to C. Kalau I go very quickly, kalau you all ada soalan boleh tanya Okay, calculate the mass in gram of excess reactant. So automatically kita tahu excess reactant kita adalah carbon tadi. So daripada balance equation kita tahu ratio antara excess reactant dan juga limiting reactant
adalah 1:3 ratio. So kita tulislah daripada sini 1 mole of SiO2 akan react with 3 mole carbon. So kita ada berapa mole tadi? We have 0.05. 0.05 mole SiO2 then it will produce berapa? 0.05 darab 3. 0.15. Betul Okay. So yang ni mungkin paling senang, you all boleh dulu tukar dia kepada, sebab kita tahu ini adalah amount of carbon used kan. So mass of carbon used, mass in gram lah maksudnya. Korang ambil 0.15 ni mole darab dengan molar mass of carbon 12.01 gram per mole. So dapat berapa kat sini? Satu 1.8015. Okay, sebab mass given in the question cuma 2 decimal places. So 1.8015 tadi Ya, madam. Okay, so gram. So ini adalah amount used lah. Kita tukar je daripada mole of carbon tadi kepada mass in gram. Tapi soalan nak berapa in gram of excess reactant remain after the reaction. So formula kita mass in gram in excess, formula dia adalah given mass tolak dengan used mass. So given dalam soalan it is 4.5 gram tolak dengan 1.80 gram yang kita guna. So jawapan dia adalah 2.7. 2.7. Okay, so that is the answer. Okay. Okay, so madam, yes. kalau buat cara lain tapi dapat jawapan sama, okey je kan? Boleh. Okay, sebab memang soalan limiting reactant dengan excess reactant ni dia banyak cara, banyak method yang boleh digunakan. Okay, so as long as you memang faham dia punya konsep dia tu dan you dapat jawapan yang betul, then it should be okay. Markah you all akan dapat markah yang sama. So you can see that soalan nombor 4 ni nampak soalan nombor B ni 6 markah. So it can be as much as this lah markah dia. It can be 5 to 6 marks. Sebab berbaloi lah dengan method-method yang kita buat ni. Panjang kan. It requires many steps. That's why markah pun kita akan bagi banyak lah. InsyaAllah dia macam tu Okay, so seterusnya let's have a look at number 5. So soalan nombor 5 ni dia berkaitan dengan okay, so I just want to discuss with you number 5 and then if I'm not mistaken ada lagi satu soalan yang berkaitan dengan theoretical yield yang tu Meda bagi final answer je Okay, so nombor 5 dia kata ethanol is prepared in industry through reaction between ethylene, C2H4 and water. So equation is already provided. So kita sebenarnya patut syukur sebenarnya kalau tiba-tiba kalau dalam soalan quiz dia dah bagi equation. Because sometimes the question can start from scratch. Okay. So korang boleh anggaplah kita punya tutorial discussion malam ni as a revision too for your quiz next week. InsyaAllah for group group 450 dengan 400 Meda akan buat quiz pada hari Jumaat. But unfortunately the last slot for group 891 adalah on Thursday. So nampaknya Thursday tu Meda buat untuk group 891. Okay. Alright, so go back to this question. Soalan A tu dia kata calculate the theoretical yield. So kita tahulah theoretical yield ni adalah yield yang kita dapat daripada balance chemical equation. So maknanya sebelum kita dapatkan berapa yield ataupun produk kita ni, then we should identify mana satu limiting reactant kan, kalau mass of both reactants are given.
Tapi untuk soalan ni, kalau korang baca, calculate the theoretical yield in gram of ethanol that can be produced from the reaction of 7.60 gram of ethylene with excess amount of water. Maknanya C2H4 kita tu adalah limiting reactant dan H2O adalah our excess reactant sebab ada perkataan excess dah dia bagi tahu kat situ. So maknanya untuk soalan ni kita tak perlu cari which one is the limiting reactant sebab kita dah tahu dah C2H4 is our limiting reactant. Okay, is that clear? Clear, madam. Yeah. Okay, so maknanya untuk A ni korang kena, so I just want to give you a sample of using factor label method sebab just in case kalau keluarlah dalam quiz nanti korang kena jawab by using factor label methods, then you kena guna factor label method. So contoh Madam guna untuk soalan ni, so 7.60 gram of our C2H4 ni kena darab dengan, maknanya our first step kat sini kita nak tukar dulu kepada mole kan. So bahagi dengan molar mass. Molar mass of C2H4 adalah 20.06 gram C2H4. So this is our first conversion. Meda sambung kat bawah lagi, darab dengan next conversion adalah tadi kita dah dapat mole of C2H4 kan. Sekarang kita nak convert kepada our product. Produk kita ada satu je dalam soalan ni. Produk kita cuma C2H5OH. So walaupun soalan tak sebut calculate the theoretical yield yang mana, tapi sebab dia memang ada satu je produk, so kita tahulah that is referring to C2H5OH. So daripada equation kita tahu of course you need to double check the equation. Kalau soalan bagi equation kena double check juga equation ni dah balance ke belum. And by right this equation dia dah balance. So it is 1-to-1 ratio. So maknanya kita punya conversion kat sini adalah 1 mole of C2H5OH bahagi dengan 1 mole C2H4. Okay, so maknanya unit ni kita boleh cancel. Okay, sebab don't forget quiz 1 kita ni termasuk topik 1 so yang ni kita nak cancel pula unit of mole of C2H5 kan. So our conversion kat sini pula adalah 1 mole C2H5OH. And then kat sini adalah of course molar mass of our product 46.08 gram C2H5OH. So maknanya unit yang kita cancel adalah mole of C2H5OH. Okay. So alamak. Sekejap. Tak ni pula. Okay. Ini cancel. So unit yang kita ada will be, yang ni pun dapat cancel juga. So jawapan dia kat sini adalah 12.5 gram of C2H5OH. Yang mana kita tahu this is our theoretical. Okay, so again theoretical adalah produk yang kita dapat daripada balance chemical equation. Okay, so bila kita pergi ke B dia suruh kira percentage yield. Yang mana dia punya percentage ni kat sini kata calculate the percentage if the reaction if 7.60 gram of ethylene produce only 4.7 gram of ethanol. Maknanya dia kata sebenarnya dalam tindak balas ni yang kita guna 7.6 tadi, dia sebenarnya kalau kita buat betul-betul eksperimen dia, kita tak dapat pun 12.5 gram tadi. Kita dapat 4.7 sahaja. So untuk kira percentage yield, apa formula dia kelas? Actual yield over theoretical yield. Okay. Formula ni kena hafal Sayang tau kalau keluar quiz nanti tak ingat formula pula. So rugilah nanti. So actual yang mana yang dibagi tadi. Maksudnya ayat dia membawa maksud yang mengatakan kalau kita buat eksperimen ni dia cuma dapat that amount sahaja. Ataupun another tips yang Madam nak bagi adalah biasanya actual yield dia lebih kecil daripada theoretical. So ini boleh dikatakan tips lah kalau korang macam blur pula. Tak tahu mana satu actual mana satu theoretical. Biasanya theoretical dia lebih besar, actual lebih kecil. So dalam kes ni 4.70 gram bahagi dengan 12.5 gram darab 100%. So what is our percentage yield here? $37.6. 6
Okay. So, class? Madam, Yep. kalau 37.8 salah ke? Macam mana you dapat 37.8 Asniza? Sekejap, Madam tekan calculator. 4.7 Sama lah madam. bagi 12.5 darab 100. Okay, Madam dapat 37.6. Yang masukkan berapa tu? Oh, saya punya mass in gram tu 12.44. 12.44. Oh, daripada decimal places ke atas lah 12.44. Okay, so maknanya okay, what happen What happen kalau dalam final exam atau quiz, katalah tadi Asniza dapat lain, dia dapat 37.8 sebab apa? Sebab dia masukkan 4.7 bahagi dengan 12.44 kan? So dia dapat 37.8 kan? Okay. So persoalan dia, adakah salah jawapan Asniza tadi? But don't worry, sebenarnya you akan still dapat betul sebab dengan syarat 12.44 tu memang korang dapat daripada atas, memang dapat daripada A. So kalau A tu kita memang kita kira and betul decimal places yang you all ambil tu menyebabkan dapat 12.44. So bila you bawa pula ke B dan you guna amount yang sama, you still akan dapat markah yang penuh lah, markah full. So sebab tu bila masukkan dalam calculator tu, please you have to make sure that you write down berapa decimal places, what's the number that you use in your calculation. So that's, kita akan investigate kenapa jawapan you tak sama dengan answer scheme. Kalau memang betul apa yang you amount yang you masukkan betul, then you still akan dapat full mark. Okay, clear? Madam. Okay, madam. Thank you. Yes, So Adham. last answer tak ada plus minus Last answer tak ada plus minus. Macam tadilah. Jawapan kita memang kalau if you use a correct significant figures, then by right jawapan dia 37.6. Tapi kalau kata dah dapat lain sikit tadi, then kita memang kena investigate thoroughly. Mana dapatnya, mana datangnya value. Sebab apa tahu sebenarnya dalam final exam, student ni dia kadang-kadang dia dah panik ke apa, nilai yang dia tulis lain. Tapi tiba-tiba final answer dia lain. And then bila kita tekan calculator sama dengan value yang dia tulis tu, kita tak dapat sama dengan macam yang final answer dia. Dia mungkin dia dah kalut kan, panik mungkin kejar masa ke, working dah betul tapi final answer pula salah. Dia macam tu lah. Jadi memang kita akan investigate your calculation sebenarnya. Kita akan go thoroughly. Okay? Tapi madam, contoh kalau dia punya mol kat atas betul tapi dekat bawah dia bagi actual yield dengan theoretical, dia macam careless, dia silap. Kiranya bawah kira salah walaupun dia punya calculation tu betul. Maksudnya atas tu dia betul? Atas betul tapi dekat bawah ni dia letak gram macam terkurang sikit tapi dia punya calculation kat bawah ni betul. Kira betul ke dia salah? guna formula yang betul kan? Okay. Biasanya kalau tengok markah 2 tu, it depends dia tak semua not applicable for all, but sometimes bila kita bagi 2 markah tu, satu markah is actually allocated for the formula kalau korang letak formula yang betul, dan you akan dapat markah betul, markah untuk markah pertama dapat, tapi markah untuk final answer you tak akan dapat sebab jawapan dia untuk kes ni dia memang kena 37.6%. Okay, tapi kalau you letak atau guna formula yang betul, maknanya actual betul, theoretical masuk pada tempat yang betul, mungkin untuk formula atau substitution you akan dapat 1 markah, tapi not for the final answer. Okay, thank Okay? you. Sebab tu nanti dalam final exam lah, especially dalam quiz pun sama, penting juga sebenarnya. Please make sure that you write down your answer properly. Tulis tu cantik, jangan sekejap atas sekejap bawah. Takut nanti kita pun tak faham apa you punya jawapan tu. Sebab kita memang akan tengok satu-satu lah. Setiap every single number yang you all letak dalam jawapan tu memang kita akan tengok. Okay? Alright, so that's for number 5. Okay, so sekarang kita tengok soalan nombor 6. Nombor 6 ni, okay, so kalau kita tengok nombor 6. Nombor 6 ni, when I go through, tadi just a few script je yang Madam tengok pun, ramai yang boleh bagi jawapan yang betul, but just to double check, jawapan dia for this one, write a balanced chemical equation, it should be 3Fe2O3 solid plus with 2VO solid and
it will produce 6 FeO solid plus with V2O5 solid. Okay, dia punya physical states kat sini, don't worry. Memang bila ditulis, suruh tulis balance chemical equation, dia memang akan bagi information on the physical state. So your task adalah just to make sure that, okay, yang ni dia bagi satu markah lah. Satu markah maksudnya kita memang really emphasize on your coefficient depan ni kena betul. Yang ni kalau tak tulis physical state pun tak apa, dia macam tu. Tapi to be on the safe side, setiap kali tulis balance chemical equation, make sure that you write down dia punya physical state. Okay, so B ni apa dia punya jenis tindak balas? What is the type of fraction? Redox, madam. Redox, madam. Okay, so yeah, this is redox. Macam mana kita nak tahu? As I said, biasanya paling senang kan kalau you ada satu single element atau polyatomic ion, korang tengok dekat polyatomic ion tu dulu. Kalau nampak berbeza charge, then kita tahulah itu adalah redox. Tapi untuk kes yang ni dia tak ada dia tak ada mono. Sorry, tadi madam masukkan mono Setiap kali dapat equation, tengok pada monoatomic ion. Ion yang ada satu je kan. Tengok dia punya charge, tengok before and after. Kalau berbeza maksudnya kita tahu redox. Tapi untuk soalan ni dia tak ada monoatomic ion. So korang kena ambil je Fe2O3 tu, cuba kira oxidation number untuk Fe. Lepas tu kira pula untuk FeO, tengok Fe dia tu jadi berapa. So dalam kes ni kalau kita tengok Fe2O3 is equals to 0 kan. Fe kita ada 2 campur dengan oksigen negatif 3 tapi ada negatif 2 tapi ada 3. So dia bersamaan dengan 2x campur dengan negatif 6. So x kita bersamaan dengan, what is our value of x? 3. Okay, by the way, yang ni sebenarnya ada cara lebih ringkas. Sebenarnya kalau tengok Fe2O3, so kalau kita pecahkan dia kepada ion, kan ni kan dia darab silang, dan maknanya kita tahu kat sini adalah Fe3+. So daripada sini kita dah tahu dah dia plus 3. Itu lebih cepat. Tapi dua-dua method boleh digunakan. Sama ada you nak kira macam ni ataupun kita pecahkan dia kepada ion, individual ion. So it is Fe3+. So maknanya selepas tu kalau kita tengok FeO kan. FeO kita tahu oksigen 2 minus. Sebab dia tak ada nombor kat bawah tu, maksudnya dua-dua ni adalah 2 plus dan juga 2 minus. So kita tahu kat sini dia punya charge adalah Fe2 plus. So dia punya oxidation number adalah plus 2. So dah ada beza lah, plus 3 kepada plus 2. So definitely this is a redox reaction. Okay. So C, determine the oxidizing and reducing agent. So tadi oxidation number kita berkurang kan, Fe2O3. Oxidation number of Fe tadi daripada plus 3 kepada plus 2. Maknanya dia adalah apa? Oxidizing agent. So which means that sebab oxidation number untuk Fe tadi berkurang kan daripada plus 3 kepada plus 2. So maknanya dia undergoes reduction. Okay. Oxidation number berkurang, undergoes reduction. Makanya dia adalah oxidizing agent. So jawapan dekat sini adalah Fe2O3. And automatically our reducing agent adalah yang satu lagi lah, VO. Okay. And then for D ni dia kata determine the limiting reactant, calculate the theoretical yield in gram of iron trioxide. So yang ni method dia sama macam method soalan nombor 5 tadi. So I just want to give you the final answer for this part. So D ni dia punya limiting reactant adalah Fe2O3. 2O3 is the limiting reactant. Okay, by using the same method as previous one. Okay, and then pun sama step dia 1, 2 kena bagi tahu kenapa Fe2O3 is the limiting reactant. So dalam case ni sebab dia kata calculate the theoretical yield. Berapa jawapan dia kat sini? Berapa jawapan korang? Jawapan apa minum?
Jawapan untuk yang D ni lah. Determine the limiting reactant. So limiting reactant kita adalah FeO. Fe2O3. Jadi kalau Fe2O3 is the limiting reactant, so how many gram of iron 3 oxide yang kita boleh hasilkan? 5.4 gram, madam. 5.4, sorry. Mass of mass of product kita akan dapat berapa tadi again? Berapa jumlah yang kita tadi? 5.4. 5.4. 5.4 gram of FeO. Okay, yeah, that's correct. Jawapan dia adalah 5.40 gram of FeO. So method dia sama for those yang memang tak berapa faham lagi limiting reactant, I think soalan-soalan macam ni is very good practice for you. You all boleh cuba buat sampai dapat jawapan yang betul ni Okay. And then for E kita kena calculate the percentage yield. So ini clearly dia bagi tahu 3.58 gram is being produced. So dia lebih kecil kan? Lebih kecil maknanya dia adalah actual kita. So 3.58 bahagi dengan 5.40 darab 100%. So kita akan dapat 66.3%. Okay. So that's for number 6. Okay. So I would like to go to number 7. Any question? Madam. Yes. Kalau yang oxidizing agent dengan reducing agent tu, kalau saya letak untuk oxidizing agent tu 3Fe2O3, betul ke? 3Fe2O3. Oh, letak 3 depan. Tak apa. Sebenarnya tak perlu because remember coefficient kat depan ni dia cuma valid dalam equation je. Okay, so kita tahu kita dapat 3 ni masa nak balancekan chemical equation kan. Tapi bila ditanya species, sama juga macam soalan tanya spectator ion kan. Spectator ion dia memang akan ada student yang masukkan sekali 3, kalau dalam equation tu dia 3 mol, so student letak juga 3 mol of Fe2 plus contohnya. So sebenarnya nilai tu tak penting, tetapi kalau anda kata you terletak juga kan, boleh dikatakan selalunya kita abaikan je, tutup mata je yang tu sebab kita tahu itu datang daripada balance chemical equation. Kecuali kalau nilai tu tak sama dengan balance chemical equation dan dia akan jadi question mark jugalah, mana korang dapat nilai ni. So kalau dia tally dengan balance chemical equation, insyaAllah okay. Alright. Okay, so number 7 ni soal apa Dia kata 70 gram of manganese dioxide is mixed with 3.5 mole of hydrochloric acid. Calculate the mass in gram. Okay, so yang ni pun sama. Dia suruh cari which one is the limiting reactant. Okay. And then kalau yang ni cuma beza dia sikit saja. Dia kata dia dah bagi the percentage yield. So maknanya proses pertama kita kena dapatkan dulu which one is the limiting reactant, of course. Lepas tu kedua, daripada limiting reactant kita akan dapatkan mass in gram of Cl2 yang mana kita tahu itu adalah theoretical yield. Right. So bila kita dah dapat theoretical yield dan pada masa yang sama soalan dah bagi percentage yield, makanya kita boleh kira lah the actual yield. Sebab soalan ni dia sebenarnya calculate the mass in gram of Cl2 will be produced from this reaction tu adalah referring to actual. So do you need me to give details working on this? Yes. Okay, so let's get started with dia bagi 70 gram of manganese dioxide. So step nombor 1, kita cari dulu number of mole of MnO2. So kita ada 70 gram. Bahagi dengan molar mass of MnO2, dia dapat 86.94 gram per mole. So yang ni part ni korang kena kira berapa. .81. Okay, yang ni macam biasa kalau boleh 3 to 4 decimal places So 0.805 mole of MnO2. Lepas tu cari number of mole of the other reactant is HCl. Cuma bezanya dalam ni dia bagi
number of mole already. Tak payah cari. Ini dah bagi dah dalam bentuk mole. Okay. So sama juga step kedua adalah doing the comparison. Daripada balance chemical equation kita tahu 1 mole MnO2 akan hasilkan, kita nak kira produk apa dalam soalan ni? Cl2 kan? So tak kira lah berapa banyak pun produk dihasilkan. Yang paling penting untuk soalan ni adalah Cl2. So kita tengok pada balance chemical equation dia akan menghasilkan 1 mole of Cl2. So kalau kita ada 0.805 mole of MnO2, dan dia juga akan menghasilkan 0.805 Cl2. So this is our expected product. Theoretical product kalau kita habiskan semua MnO2, ataupun mungkin juga kalau kita habiskan semua HCl. So daripada balance chemical equation kita 4 mole HCl akan menghasilkan 1 mole Cl2. So kita ada 3.5 mole of HCl. So kita akan 3.5 bahagi 1 darab 4 dapat apa? Besar ni ada beza dia. Betul ke 3.5 mol ni? You all dekat-dekat bagi soalan korang 3.5 mol ke 3.5 gram? Mol, madam. Mol. Mol, madam. Mol. Tapi madam suspicious pula 3.5 mol ni. I think dia sebenarnya refer kepada gram lah sebenarnya. Sebab nanti kan dia beza sangat. 3.5. Okey, katalah kita buat ni. Ini adalah 3.5 gram. Bahagi dengan molar mass of Cl2. Sorry, this is not Cl2, HCl. HCl, berapa molar mass dia? What's the molar mass of HCl? 36.46. 36.46. Okay. So dapat berapa mol kat sini? Zero 0.096. 0.096 mol HCl. So darab 4 lah. Dapat 0.384 mol Cl2 kan. Okay. So daripada sini kita tahu Bagi 4. Darab 4 bahagi 4 silap. Dapat apa? 0.024. 0.024 0.024. Ada 1 bahagi 4 mol. Sebab apa? Because my answer scheme dia kata MnO2 is the limiting reactant. Tapi kalau ikut ni, so kalau maksudnya dia bukan dalam gram lah kurang. Dia memang dalam mol. So tak apalah kita reverse balik. Tapi kalau mol kan, dia berapa? 3.5 kan? 3.5 darab 1 bagi 4. 0.875. Okey lah. Okey, so Madam betulkan balik dia memang betul dalam mol. Dia memang dah betul dalam mol. So maknanya sini memang 3.50 mol. So sini pun 3.5 mol HCl. So dia akan hasilkan 0.875 mol Cl2. Okay. So daripada sini kita tahulah this is lesser. Ini lebih kecil. So yang limiting reactant kita adalah MnO2. Ini adalah excess reactant. Okay. So MnO2 is the limiting reactant.
Yang ni boleh sambung sendirilah. Okay, so kita dah tahu dah itu limiting reactant. Maknanya theoretical yield kita yang ni lah. Okay, dia akan ikut limiting reactant. So this is our theoretical yield. So kita cuma tukar sahaja kepada mass in gram. Mass in gram 0.805 darab dengan molar mass of Cl2. Berapa? $70.9. So you all akan dapat berapa? Darabkan. $57.07. Okay. 57 point berapa tadi? 1 1. gram of Cl2. Yang mana kita tahu ini adalah theoretical yield. Yang lain okey? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. So nak cari Okay, madam. actual formula kita adalah apa? Percentage yield darab dengan theoretical. So percentage yield dibagi berapa tadi? 42%. So 57.1 darab dengan 42%. So kita akan dapatlah berapa gram kat sini? 24. 24 gram. Okay, Cl2. Alright. Okay, so that would be our number 7. Okay, alright. So number 8. Number 8 ni apa ni? Dia kata, yang ni pun sama sama saja. Just a repetitive soalan. Cuma bezanya soalan nombor 8 ni, beza dia soalan nombor 8, biasanya kita akan deal with gram kan? Mass in gram. Tapi dalam soalan nombor 8 ni, we are actually dealing with aqueous solution. So bila aqueous, that's why dia bagi dalam bentuk volume dan juga concentration. So by right method of finding limiting reactant sama, cuma cara kita cari bilangan mole je lain. Yang mana untuk soalan nombor 8 ni, formula mole yang applicable to this question adalah N is equals to MV per 1000. Okay, sebab kalau soalan yang lain-lain yang atas tadi 7, 6 tadi, kita cari mole menggunakan mass divide by molar mass. So yang ni madam dah ulang banyak kali dalam kelas untuk cari bilangan mole dalam chemistry, sama ada guna formula 1 atau formula 2. 2 ni untuk aqueous. So untuk nombor 8 ni kita akan guna formula ni. So cara dalam case ni sama juga, you akan compare which one is producing lesser amount of product. So by right based on your answer, siapa limiting reactant dalam soalan ni? CaCl2. CaCl2 Okay, so kita ni sodium phosphate. Sodium phosphate. So I just give you an important point saja. Na2PO4 Na3. Na3PO4, number of mole dia 0.0313 mole. Ya ke? Bukanlah. How many mole dapat kat sini? Okay, kita buat betul-betul. N sama dengan M dia bagi berapa? Dia bagi 25 darab dengan 2.50 bagi 1000. So dapat apa kat sini? 0.0625. 625. Yes. 25 darab 2.5. Okay. So this is mole. Okay, and then satu lagi reactant kita dibagi adalah calcium chloride, CaCl2, yang mana it is 75 darab dengan 0.850. And ingat,
bahagi 1000 ni kalau dalam mililiter so soalan ni memang dia bagi dalam mililiter. So that's why boleh bagi 1000. Yang ni berapa? 0.0638. 638. Yes. Okay. So ini step nombor 1 kita. Step nombor 2 adalah comparing between reactant to the products. So by right siapa tadi? Limiting reactant kita adalah calcium chloride dalam case ni. Okay. And then step nombor 3 kita akan boleh kira lah sebab dia dah bagi 5.16 ni adalah actual ke theoretical again? Actual, madam. Ya. Okay. So percentage yield kita bersama dengan 5.16 bahagi dengan 6.61 which is obtained from our limiting reactant darab dengan 100%. So jawapan kita 78.1%. Okay. So do you have any question? Dah almost 9:40. Ada soalan lagi? No, madam. Tak ada, madam. Tak ada Yang lain-lain pun okey Alright, so number 9. Nombor 9. Yang ni pun sama, dia suruh cari excess reactant, meaning that kita kena cari dulu. Oh, nombor 9 ni tak apa sebab jawapan madam dah share dekat WhatsApp group. Feedback. Semua group madam share ke soalan nombor 9 ni? Kalau tak ada, nanti request dengan madam dekat WhatsApp group. Dia punya feedback. Feedback for answers. Kalau ada group yang madam tak share lagi, nanti you all request. So, nombor 9, by right you boleh refer pada WhatsApp. Nombor 10 kita dah discuss. 10 dan nombor 11 pun dah kan? Have we discussed question number 11 dalam kelas? Yes, madam. Dah yang ni kira molarity dah. InsyaAllah kan dah. And okay, just to jot down here jawapan nombor 11 ni it is 0.0298 molar. Okay. Cuma okay, madam nak double confirm dengan group 891. Nombor 10 tu, 10D kita dah discuss ke belum dalam kelas? Sebelas dah, madam. Bukan 11, 10D. Oh, Belum, madam. Belum Okay. So tak apa, 10D ni sebab I think group lain madam dah discuss. Nanti hari next okay lah madam terus explain kat sini yang lain okay tak? I repeat again this part. Boleh, madam. Boleh. Okay so this is number 10D. Sebab madam fikir-fikir rasa macam tertinggal dengan group 891 untuk D ni. Okay, so dalam soalan 10D, in another experiment, 25 ml of 0.052 molar of lead nitrate dan juga 25 ml of 0.125 molar of lead nitrate are mixed. So, keyword dekat sini adalah kita ada concentration yang sama, kita ada solution yang sama tapi both have different concentration. So, dia punya tips adalah bila dapat soalan macam ni, kita memang kena cari number of mole dulu, cari new number of mole and cari new volume so that kita boleh dapat new concentration. Itu cara dia. So, you can label as N1 equals to MV per thousand. Okay, yang ni dia bagi dalam mililiter. So, boleh guna. So, masukkan je 25 darab 0.052 bahagi dengan 1000. So, kita akan dapat N1 for the first lead nitrate. Lepas tu N2 MV per thousand juga. So, kita masukkan 25 darab dengan concentration yang satu lagi, kepekatan yang lain bahagi dengan 1000. So, kita kena dapatkan number of mole untuk kedua-duanya lah. Okay. So, number of mole kedua-dua ni dapat berapa Siapa yang sudi share balik dia punya number of mole berapa itu? Untuk grup yang Meda dah buat itu, berapa? 0.0013. Okay, yang bawah ni?
3.125 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So ini adalah number of mole daripada setiap satu kepekatan yang berbeza tadi kan. So untuk dapatkan new concentration, so dalam chemistry bila kita guna square bracket macam ni, maksudnya kita memang refer kepada concentration So you boleh buat square bracket new ataupun boleh je masuk kat dalam ni lead nitrate, boleh je mana-mana Okay, lepas tu maksudnya kita kena buat N1 campur N2 bahagi dengan V1 campur V2. So masukkanlah 0.0013 campur dengan 3.125 darab 10 kuasa negatif 3 and our total volume, satu kepekatan tu 25, satu lagi pun 25, maksudnya total kita 25 campur 25 bahagi 1000 because this is in milliliter. So jawapan dia untuk kat sini adalah 0.0885 molar. Okay, alright. Itu adalah untuk nombor ni lah 10D. Okay, so nombor 11 kita dah discuss. 12 pun dah, tinggal lagi our last question, number 13. So number 13 ni apa So number 13, number 13. An unknown volume of 5 molar lithium sulfate is added to 0.16 liter water to form 0.3 molar of lithium sulfate. So nampak kat sini kita ada two different condition, two different concentration. Yang mana soalan ditanya calculate the volume of the stock solution in the dilution. Ada je perkataan dilution, then we know that kita akan guna M1 V1 equals to M2 V2. Cuma sekarang kita kena identify, soalan nak suruh cari yang mana. Okay, by right kita tengok concentration, satu 5 molar, satu lagi 0.3 molar. So kita tahu dah sebab M1, condition 1 is always representing concentrated. Yang ini pula representing yang diluted. So maknanya yang 5 molar tu adalah our M1 lah. So masukkan kat situ 5 molar. Okay, lepas tu an unknown volume pula tu dia bagi tahu. Maknanya kita tak tahu sebenarnya berapa yang kita tambah dalam kita punya proses dilution. And of course dalam case ni kita tak tahu berapa V1 kita, so kita label V1, tak tahu. Okay, and our new concentration adalah 0.3 molar. Okay, yang ni definitely daripada soalan. Lepas tu dia kata an unknown volume is added to 0.16 liter of water. So kita tahu volume of water kita tahu 0.16. Tapi kita tak tahu berapa volume of lithium sulfate yang kita tambah. So kita akan letak dia sebagai V1 lah dalam kes ni sebab kita tak tahu berapa kita tambahkan. So bila kita susun macam ni, then by right we know that we actually must solve for V1. Kita kena selesaikan V1. So ini melibatkan matematik sikit lah. So ini darab ini dia jadi 5 V1 equals to yang ni korang kena apa panggil tu? Kembang kan? Apa you all panggil apa kat sekolah dulu? Expand. Kena expand kan? You kena kena kembangkan lah, you kena darab ni. So yes, kena kembangkan ataupun expand. Yang ni patutnya this side you akan dapat 0.0480 campur dengan 0.300 V1. Okay, kalau untuk just to ask a simple question lah, untuk group 891 you all tahu tak macam mana nak expand ni? Mana group 891? Ada. Korang tahu pernah belajar tak yang pasal expand ni? Nah, ni mat ni. Mat ada Rafi? Ada? Ada Ada. Okay, so kena expand kat sini. So you akan kena solve for V1 lah. V1 maksudnya kat sini jawapan dia adalah 0.0102 liter. So itu adalah volume yang kita tambah lah untuk dapatkan concentration of 0.3 molar. So itu jawapan dia. Okay? Okay. Don't worry, nanti yang ni Madam akan share lah dekat WhatsApp group Okay. Alright, so number 2 dia kata calculate the molarity of lithium plus in the solution. So ke atas tu kita kira
volume dan juga concentration yang soalan bagi adalah lithium sulfate. Tapi untuk soalan nombor 2 ni dia suruh kira untuk lithium plus ion dalam lithium sulfate. So you all kena faham lah, daripada sini kita tahu lithium 2SO4 maknanya kita ada 2 mol lithium plus daripada ni 2 kat sini. Okay, and then sini pula dia adalah SO4 2 minus yang mana dia ada 1 mol. Okay, so daripada sini number of mole of lithium sulfate kita boleh kira daripada concentration dan juga volume yang kita kira tadi. So daripada sini kita tahu mole of lithium 2SO4, concentration kita 5 molar, and then volume yang kita kira daripada soalan nombor 1 tadi adalah 0.0102 liter kan. So ini guna formula N equals to MV. So kita akan dapat number of mole untuk lithium sulfate 0.0510 mole. Itu adalah untuk lithium sulfate. Tapi soalan ni nak lithium plus. So lithium plus kan ada 2 mole. So apa kita kena buat adalah kita kena buat apa? Darab 2. Kena darab 2 sebab ratio dia kat sini adalah 2:1. Kalau kita ada ini sebanyak 0.0510 mol, makanya lithium plus ni dia akan 2 kali ganda lagi sebab memang ratio dia adalah 2:1. So jawapan dia kat sini adalah 0.102 mol lithium plus. Okay, so that's the answer for number 2. Okay, itu bukan jawapan lagi sebab dia nak concentration. So kalau concentration kita kena bahagi dengan kita punya total volume dia. So concentration of lithium plus adalah bersamaan dengan 0.102 mol bahagi dengan dia punya volume adalah tadi kan atas kita dah kira 0.160 tambah dengan yang kita kira tadi 0.0102 liter. So kita akan dapat concentration dia. Jawapan dia 0.599 molar of lithium plus. Ni baru jawapan dia. Okay. Tak apa, nanti you boleh go through balik the working. Yeah, any question? Najwa, nak tanya soalan? Madam, yes. Yang 13A2 tu kan dia kata molarity of lithium ions in the solution. Jadi kalau dia sebut solution tu kita nak pakai molarity dia yang 5 ke 0.3? Okay, again soalan you dekat 13A. 13A2 tu. Calculate the molarity of lithium ions in the solution. Solution maksud tu okay kan, dia not very clear kan kat sini kan. So dia sebenarnya referring to the apa nama tu, diluted. Diluted ke? Oh yelah, soalan ni dia tak very clear sangat. Dia kata calculate the molarity of lithium ions in the solution. Patutnya dia kena bagi tahu sama ada in the concentrated solution ataupun in the diluted solution. Okay, so by right kita kira tadi guna 5 molar So kita guna 5 molar darab dengan volume asal dia 0.0, maknanya kita kira yang dalam diluted. So maknanya dia kira dalam diluted lah ni. Sekejap I just look at the solution, dia punya jawapan sekejap. Molarity of lithium ion 2 plus. Oh okay. Dia okay. Soalan ni dia calculate the molarity of lithium ions in the solution. Yes, by right dia memang kena bagi tahulah sama ada dalam concentrated ataupun dalam diluted. So insyaAllah kalau dalam exam ke dalam quiz dia akan very clear lah dia punya instruction. Tapi by rightnya in the solution here dia refer kepada sebab kat atas ni kan kita buat dilution. So maknanya kita sebenarnya nak kira concentration of diluted solution. Okay. Tapi untuk kira number of mole of lithium sulfate, you all boleh ambil je daripada mana-mana. So contohnya kalau yang madam guna ni, madam guna 5 molar kan. So maknanya madam ambil daripada yang concentrated. Okay, bahagi dengan volume dia tu. Yang ni tadi Yang ni.
Yang ni kan I'm using 5 molar darab dengan volume asal dia tu 0.0102 liter. Ini daripada diluted. Tetapi sebenarnya kita nak kira lithium plus dalam diluted. Yang ni concentrated. So yang kita nak kira ni adalah dalam diluted. So that's why kat sini kita bahagi dengan volume yang V2 0.160 campur dengan 0.0102. Okay. So you akan dapat you akan dapat jawapan dia 0.599. So korang boleh try. 3 molar. Yelah. Okay, yang ni dia memang tak ada cara lain. You all kena guna yang 5 molar sebab kita dah kira dekat number 1 tu kita ada volume dia. Volume dia kan. So you akan guna concentration 5 molar darab dengan volume yang kira dekat part 1 untuk dapatkan number of mole of lithium sulfate. Tapi untuk dapatkan lithium plus dalam diluted solution, kita akan bagikan number of mole of lithium sulfate tadi, lepas kita convert kepada number of mole of lithium plus, bahagi dengan volume yang diluted. So that's why dia akan dapat 0.599 molar kat sini. Okay, is that clear? Okay, thank you Adam. Okay, so number 2 pun you akan buat, ini number 2. So number 3 lah. Number 3. Okay dah, tak ada. Number 3 tak ada. So ini the last one. Okay, sekejap 5 minit lagi insyaAllah kita selesai. So untuk B pula. B dikata an unknown volume of 3.5 molar of potassium phosphate solution is added to 0.21 liter of water to form 0.7 molar. So bila kita nampak solution sama cuma different concentration, lepas tu ada pula perkataan dilution, memang you can jump straight away to M1V1 equals to M2V2. Okay, so dalam ni M1 kita clearly 3.5 molar. Okay, and then by right, ini konsep dia sama je dengan atas tu. Sama. Kita nak cari V1. Lepas tu new concentration dia dah bagi 0.7 molar. Yang ni adalah yang kita nak cari tadilah, nak solve. Campur dengan V1. So kita akan dapat V1 kat sini. So as I said, dia punya konsep adalah konsep yang sama. So ini jawapan dia 5 to 5 liter. Itu jawapan dia. Okay, you all boleh cuba balik nanti kalau jawapan dia salah. And then number 2 pun sama konsep dia. Macam ke atas tu dia kata calculate the molarity of potassium K plus in the solution. And then kalau dalam kes ni kita ada K3PO4. So maknanya kita ada K plus dan juga kita ada PO4 2 minus. So ada 3 kat sini kan. So kita letak 3 kat depan. Ini memang 1. So meaning that dia punya ratio adalah 3 kat sini. So macam tadi juga kita akan kira dulu mole of K3PO4. Kita ambil je 3.5 molar darab dengan volume yang kita baru kira tadi 0.0525 liter. So kita akan dapat number of mole of K3PO4. Okay, tapi kita tahu kita bukan nak yang ni. So daripada tadi kita tahu 3. So K plus adalah bersamaan dengan 0.184 mol darab dengan 3. Okay, sebab daripada tadilah, daripada sini. So kita akan dapat 0.552 mol of K plus. Ini bilangan mol kita. Tapi sebab selepas tu soalan kata calculate the concentration of K plus in the solution, dan kita refer kepada diluted solution. So kita ambil 0.552 mol yang kita kira ke atas bahagi dengan volume 0.210 tadi campur dengan V ni kan. Ni dekat sini kan dia macam ni. Okay, so maknanya 0.210 campur dengan berapa tadi? 0.0525. Okay, and because both are already in liter, so kita akan dapat straight away jawapan dia 2.10 molar K plus. I think mungkin soalan ni sebenarnya dia ada shortcut lah sebenarnya. You all boleh dapatkan lebih ringkas. Anyone use a shorter version, a shorter solution untuk soalan ni? Ada tak? Tak ada? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada Okay, so alhamdulillah kita dah habis dah tutorial discussion. So don't worry, before
the quiz. If you have anything that you want to ask regarding this tutorial, you all can keep on asking me during the class, okay? Especially for those yang mungkin ada tak faham lagi mana-mana parts, nanti during the class we mungkin boleh minta madam re-explain again, okay? Alright, so any questions before we end our live class? Tiada, madam. Tak ada, dah mengantuk dah. Okay lah. Okay, that's all for tonight. Okay, so let's close our class with tasbih kafarah and surah Al-Asr. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Selamat malam, madam. Selamat malam. Good night, madam. Good night. Thank you, madam.